Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all. My name is Nizamuddin Yusuf, the moderator for today's webinar. I am from the Assistant Vice Chancellor Office, Industry and Community Network, University Technical Malaysia Melaka, or you can call it the STUTEM. For your information, this webinar series is under the umbrella of Knowledge Transfer Program, KTP. It is one of the methods from the Ministry of Higher Education to transfer knowledge from the university to the industry. Our topic today is Route to be a Professional Engineer and will be delivered by Engineer Dr. Riza Azri Ben Ramli. Dr. Riza Azri holds a Bachelor in Engineering in Electrical in 2000 and Master Science in Technology Communication and Information Engineering in 2008. He was awarded as a doctorate in Communication and Network Engineering from University Putra Malaysia in 2019. The current position is a Senior Lecturer of UTEM. He also obtained the corporate member of the Institution of Engineer Malaysia or IEM and Professional Engineer with Practicing Certificate PEPC of the Board Engineer Malaysia since 2012. In addition, he was one of the mentors in the IEM Mentorship Program and a committee in IEM Melaka branch. He was appointed as a reviewer in several publications, conference chair for many national and international journals and conferences. In addition, he is active in publication with H-Index and I-10 Index 10 of Google Scholar and H-Index 7 of Scopus Index. He has total of 20 years of working experience as biomedical engineer at Pusat Perubatan UKM and currently as a lecturer at UTEM. Without further ado, I would like to invite Engineer Dr. Riza Azri Ben Ramli to deliver his speech. Doctor, the floor is yours. Okay, thank you, Dr. Nizam. Wait. Alright, can you hear voice? Yes, loud and clear. Okay, thank you. Right, let me share my slide. Okay, can you see my slide? Yes, we can see it. Alright, okay. Before we start our process of this webinar, let us recite the Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, terima kasih Dr. Nizam for the opening. Alright, so my name is Riza Azri bin Ramli. So currently saya bekerja sebagai pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer. Okay, so gambar ni actually 2011 tu saya buat attachment dengan industri oil and gas dekat Norway. So okay, yang dalam bulatan ni anak saya. So yang warna oranye ni macam torpedo ni actually adalah AUV autonomous under water vehicle. So apa ni, yang ini digunakan untuk survey dalam oil and gas untuk cari gali, right? Okay, so alright. So why to be a professional engineer? Okay, ini adalah beberapa faktor lah mengapa kita nakkan status professional engineer. So such as the career development, okay, as a title ni, in front of your name will be put the title IR. Okay. Sekarang ni macam-macam ada TS, technologies, right? So in term of the salary motivation, the prestige as an authority, flexibility and security, and by having the professional engineer status, kita boleh diterima bekerja di serata dunia, di Asia ataupun di mana-mana negara lah. Kerana biasanya di setiap negara ni dia mempunyai dia punya board of engineer masing-masing. Contoh dekat Australia dia ada board of engineer Australia.
So kita di Malaysia adalah BEM lah, Board of Engineer Malaysia. Okay. So setiap daripada Board of Engineer ni di setiap negara di Asia ataupun di seluruh dunia ni mereka mempunyai networking lah. Mereka mempunyai networking. So by having the professional engineer, so kita boleh diterima lah di mana-mana negara. Right? Okay, so ini adalah faktor-faktor lah, beberapa faktor ataupun sebab mengapa professional engineer ni adalah penting lah. Alright. So let me go deeply into the all the factors that I state just now. So as a career development, a PE license can serve as a deciding factor during the hiring process. When a company is choosing between two equally qualified applicants, where the only difference is one has a PE license and the others not have, the hiring manager is more likely to choose the licensed candidate. Okay? Not only does a license enhance your standing, it also highlight your leadership potential and demonstrate a higher commitment to your profession. So in other words, so PE ni bila kita ada status PE ni professional engineer, sekiranya anda mendapat status PE ni dalam syarikat yang sama. Contohnya sekarang ni anda tak ada lagi professional engineer, kemudian you ambil seat for examination dan alhamdulillah dapat status professional engineer. So itu adalah satu orang kata bonus bagi diri kita, yang mana company yang current company itu akan melihat kita ni pencapaian kita punya development kita. Dan juga sekiranya contoh macam company sekarang ni mungkin anda dah dapat professional engineer dan anda dapat offer daripada company yang lain, during interview tu dia akan tengoklah antara kandidat. So status sebagai professional engineer ni adalah satu bonus. Dia akan tengok bahawa sebab professional engineer ni paling minimum adalah 3 tahun experience, barulah kita boleh mohon untuk menduduki peperiksaan as professional engineer. Okay, professional assessment. Kalau tak cukup 3 tahun tu dia akan kita punya application kita akan ditolak lah. Dia akan ditolak. Tetapi kalau ikut pengalaman dan juga ikut maklumat yang saya dapat daripada sahabat ataupun kawan-kawan saya yang sudah ada PE, biasanya lebih daripada 3 tahun, 5 tahun ke atas, baru Board of Engineer akan panggil kita lah untuk professional engineer. Kerana 5 tahun tu dilihat sebagai satu duration yang matured lah, ataupun duration experience yang betul-betul masak lah, ataupun dia begitu memahami selok-belok tentang engineering ni. Okey, nanti saya akan tunjukkan apa perkara yang kita akan lihat di dalam untuk memohon peperiksaan sebagai professional engineer. Alright, so ini ada berkenaan dengan career development. Okey, mempunyai status professional engineer ni, kita dapat meningkatkan kita punya career development kita, right? Di dalam, sama ada di dalam organisasi yang sama ataupun sekiranya kita nak memohon jawatan di company yang lain. Jadi itu adalah satu indikator yang dilihat oleh company lah, kerana professional engineer ni adalah salah satu status. Dan kalau kita tengok di consultant pun dia memerlukan professional engineer ni di dalam dia punya dia punya staff dia kan, kerana di dalam untuk kita memohon sesuatu projek tu, professional engineer ni salah satu kriteria lah yang dilihat. Okey, so number 2 adalah berkenaan dengan title. Okey, berkenaan title. So bila kita ada professional engineer ni, of course kita akan diberikan title, kita entitled untuk menggunakan di depan nama kita tu IR lah. Okey, IR. So macam contoh kita tengok dekat job ni lah kan, IR, kemudian nama anda lah, apa-apa nama anda. Okay, so without a PE license, you cannot officially call yourself a professional engineer. Additionally, if you ever decide to work for yourself as a consultant, you need to register as a PE. Okay, so di dalam consultant, PE punya status ni sangat diperlukan.
Tetapi kejap lagi saya akan terangkan sebenarnya PE ni ada dua kategori ataupun kita panggil two tier. The first tier and second tier. The first tier is professional engineer. The second tier is a professional engineer with practicing certificate. Okay, nanti saya akan detailkan lah selepas ini. Right. So kita santai je, kita punya talk ni santai je. So if you have any question you want to ask me, bila-bila you boleh interrupt, boleh tanyalah. Okay. Okay. Nombor 3 adalah berkenaan dengan salary motivation. Okay, salary motivation. Apa ni? So biasanya kalau kita dah ada professional engineer ni, so kita boleh apa kita panggil demand lah, demand gaji kita antara 6,000 ke 8,000. Kalau tengok dalam jadual ni, contoh macam saya electronic engineer. So untuk professional engineer ni dia dalam dia dalam apa tu kolom yang ketiga lah. Biasanya di dalam kategori manager. Okay, so kalau kita tengok gaji dia antara 6,000 ke 8,000. Okay. Kadang boleh cecah sampai 10,000. Okay. Tapi tengok juga kadang macam international company, dia mungkin dia punya rate dia tu based on dia punya currency lah. Kalau US dollar, kalau Australia pun Australia dollar kan. Jadi dia tengok dia punya company tu. Dia biasanya di Malaysia ni dia ada international company, kemudian kita ada GLC, kemudian kita ada company-company yang swasta lah, yang biasa ataupun yang kecil. Okay. Alright, so to have the professional engineer ni kita boleh demand lah. Kalau macam contoh gaji sekarang ni bawah apa tu 5,000, so bila kita dah ada professional engineer, bila kita mohon untuk ke organisasi ataupun apa ni tempat pekerjaan yang baru, kita boleh demand lah gaji antara 6,000 sehingga 8,000. Ini satu motivasi lah dari segi salary kan. Tetapi itulah sekarang ni dalam keadaan yang COVID ni, kalau kita tengok ini ada satu isu panas jugalah kan. Kalau apa ni saudara-saudara ataupun participant aware dengan apa yang ada di media sosial sekarang ni kan. Saya rasa dalam 2 bulan lepas kan, yang isu salary engineer ni salah satu benda yang hot juga dibincangkan lah kan, sampai ada quote and quote dikatakan jurutera miskin kan. Ini sebenarnya professional engineer ni satu position ataupun satu status yang kita boleh boost kita punya development kita. Maknanya kemungkinan kalau kita kata fresh graduate engineer, kalau tengok dekat kolom yang nombor 1 ni kan, chemical engineer 1,700, 1,900 kan. So kalau kita compare, kalau macam kadang-kadang ada yang fresh graduate ni dia compare lah, dia kata kalau kerja kilang tu operator pun boleh dapat gaji 1,000, 1,200, dengan OT pun dia boleh dapat sehingga 3,000 kan. Jadi berapa nak belajar jadi jurutera. Tapi sebenarnya professional engineer adalah salah satu jalan untuk kita promote kita punya ourselves. We can promote and we can highlight kita punya capability, experience kita. Okay. So 3 tahun tu kita kena andaikan 3 tahun tu sebagai satu tempoh untuk kita belajar. Okay, ia jadi sebagai satu experience pada kita. Okay, kalau waktu tu gaji kita rendah sedikit pun tak apa, kita ambil, kita belajar banyak benda dalam 3 tahun tu, supaya tahun yang keempat kita dah boleh apply untuk professional engineer, dan insya-Allah bila kita dah dapat professional engineer ni, kita dah boleh demand gaji kita, okay, sehingga macam ni lah 6 sehingga ke 8,000. Alright. Kemudian yang keempat dari segi prestige lah. When you earn PE, your status is something that can be you up for the success now and in the future. As a licensed professional, PE often command greater respect from the public. Of course, kalau kita ada professional engineer, kalau kita duduk dalam company kita, kita boleh tanyalah dalam company kita sekarang ni ada berapa ramai professional engineer dalam company kita yang currently kan. So tak ramai. Jadi maknanya bila kita dapat professional engineer status ni, satu prestige lah, satu orang kata orang akan public ataupun kita punya employee, kita punya rakan kerja kita akan respect lah dengan kita, kerana kita
mempunyai satu kualiti profesional yang melayakkan kita untuk duduk pada keadaan tersebut, right? So this is satu keadaan kepada professional engineer, right? Okay, the next is about the authority. Okay, bila kita dah jadi professional engineer, terutama di consultant, so hanya PE saja yang boleh authority yang boleh pertanggungjawabkan ataupun boleh menggalas tugas untuk endorse segala projek, projek-projek sama ada berkaitan dengan electrical, professional engineer electrical ataupun professional engineer civil ataupun mechanical. So for those who have the professional engineer, dia orang saja yang boleh endorse dari segi drawing ataupun design related to the project. Okay, so sebab tu consultant dia sangat memandang tinggilah kalau calon yang mempunyai professional engineer status. Okay, kadang-kadang ada yang consultant ataupun mungkin consultant yang baru ataupun yang kecil, sekiranya dia tak ada professional engineer, dia hire professional engineer yang luar untuk endorse dia punya documentation, design, drawing and so ever kan. Okay, so ini menunjukkan bahawa betapa penting ataupun perlunya professional engineer di dalam kita punya community engineering kan. Tetapi di Malaysia ni pun masih lagi tidak di-enforce secara meluas. Kalau sewaktu saya bekerja di DHUKM, Hospital UKM sebagai biomedical engineer, so kita ada network lah dengan Bio Flinders company dekat Australia, biomedical fakulti dekat Australia, dan juga engineer-engineer dekat Australia. Dia punya hospital di sana. Dekat hospital kita tahu dia ada macam-macam section lah. Ada antaranya kita ada emergency, kita ada operation theatre kan. Kita ada bahagian radiologi, patologi dan sebagainya. Contohnya macam di operation theatre, dewan bedah kan. Doktor akan buat pembedahan, tetapi sebelum operation theatre tu boleh digunakan. Sebelum operation theatre tu digunakan, maka dia perlu ada endorsement daripada biomedical engineer. So biomedical engineer akan datang, dia akan check, dia akan buat testing apa semua. Maka dia akan ada satu form lah, dia endorse, barulah operation theatre tu boleh digunakan. Di Australia, biomedical engineer dia punya kategori macam tu. Tapi di Malaysia belum lagi lah. Di Malaysia hanya electrical engineer saja yang boleh lah untuk endorse. Tetapi yang untuk elektronik, professional engineer dalam bidang elektronik, dia tak boleh. Ataupun dalam badan biomedical, dia tak ada seperti mungkin ke depan lah, future mungkin insya-Allah akan berlaku benda tu. Kerana kita punya development teknologi ni dia bergerak kan. Jadi mungkin ke hadapan mungkin benda tu akan dilihat sebagai keperluan. Sebagai contoh, perlunya ada biomedical engineer dekat hospital. Macam saya dekat hospital dulu, berlaku kes ada patient dia punya skin dia terbakar. Okay, dia punya kulit peha dia terbakar disebabkan poor of grounding. Dia punya, bila kita nak buat dia ada satu mesin dipanggil diatemy machine. So diatemy machine tu dia macam electrical cutter lah. Dia akan potong menggunakan spark elektrik. Tapi bila dia punya sistem grounding tu lemah, maka menyebabkan ada berlaku short dan terbakar dia punya kulit. Jadi itu pentingnya saya rasa ke hadapan lah biomedical engineer ataupun electronic engineer perlu. Seperti di Kelang kan ada bahagian elektronik. Jadi perlu kita melihatlah keperluan tu di hadapan. Alright, itu salah satu berkenaan dengan authority. Okay. Kemudian dari segi flexibility and security, PE license can be provide greater job security during industry downsizing. Okay, of course kalau kita tengok sekarang ni banyak company dah orang panggil shrink, mengecil, downsizing. So PE ni salah satu orang kata position yang kita kata secure lah, sebab company memerlukan.
kita punya experience dan kita punya kepakaran kita. Jadi ini salah satu orang panggil security lah, insyaAllah. Okay. And then we can work anywhere in Asia ataupun around the world. Okay. Contoh di Asia, sekiranya kita ada professional engineer, kita boleh register dengan Asian punya PE, professional engineer Asian punya. So untuk Asian ni dia cover ada 10 negara lah. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand and so on lah yang kita boleh tengok dalam paparan ni. Sekiranya kita ada professional engineer, kita entitled untuk register di bawah Asian Chartered Professional Engineer. So dia adalah yang Malaysia punya, macam ni Filipina, dia ada Indonesia. So bila kita ada that kind of position tu, so kita boleh diterima lah di 10 negara ahli ni di ASEAN. Dan juga kita punya status tu boleh diterima di mana-mana dunia. Okay, ini salah satu kelebihan lah. Satu kelebihan sekiranya kita mempunyai professional engineer. Okay, so this is as a motivation. Okay, professional engineer status ni sebagai satu motivation lah. So kita akan dapat benefit dari segi salary kita. Kemudian kita punya relationship between ourselves and the company. So company memerlukan kita in term of the job security. Kemudian dari segi company policy, macam contoh consultant tadi kan, dia dalam policy dia mesti ada PE untuk endorse dia punya design. So company memerlukan. So in term of the working condition, status and supervision authority, right? Okay, so kita go how to become a professional engineer. So actually dia ada 3 route. Okay, the first route is through BEM, Board of Engineer Malaysia. So dia kalau through BEM dia panggil PAE, Professional Assessment Examination. Okay, and second route is PI melalui IEM ataupun MySET. Okay, IEM ataupun MySET. So actually dia banyak lagi lah. Macam saya rasa di dalam ahli ni mungkin ada MAE, Malaysian Associate Engineer kan. InsyaAllah ke depan mungkin tambah satu lagi MAE ke, melalui MAE. Okay, so route yang ketiga melalui Chartered. Okay, Chartered. So Chartered Engineer ni kita boleh dapat daripada luar negara lah. So daripada UK, daripada Australia, daripada luar negara. Okay, dekat luar negara dia ada position sebagai Chartered Engineer. Tetapi walaupun kita dah ada Chartered Engineer, dipanggil Cheng Chartered Engineer, kita perlu duduk di dalam examination barulah boleh diberikan position sebagai Professional Engineer. Alright. So ini adalah tiga road ataupun 3 jalan cara yang kita boleh memohon untuk menduduki peperiksaan Professional Engineer. So kalau saya waktu dulu saya road 2 lah melalui IEM. Okay, IEM. Okay, so untuk professional engineer macam saya cakap tadi, dia ada 2 kategori, the first tier and second tier. Okay, second tier kita tak boleh mohon second tier straight away. Kita kena ada keadaan kita kena ada dapat dulu condition fulfill, memenuhi condition the first tier, iaitu menjadi professional engineer dulu. Kemudian barulah kita boleh memohon untuk menduduki peperiksaan kompeten sebagai professional engineer with practicing certificate ataupun PEPC. Okay, so dia ada 2 lah. Satu PE sahaja, satu lagi PEPC. Kalau kita buka dalam website Board of Engineer, kalau kita nak cari nama kawan-kawan kita yang ada professional engineer pun dia ada 2 kategori. Sama ada kita nak cari nama dia dalam professional engineer ataupun PEPC. Okay, kalau macam contoh nama saya PEPC, you all cari dalam PE tak ada lah. So kena buka dalam PEPC. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia adalah PE, so nama dia dalam database PE saja, Professional Engineer. Right? Okay, so sebenarnya untuk PEPC, kalau dulu sama saja. Professional Engineer ni dia dapat endorse untuk consultant. Tetapi sejak bulan 8 2016 dia dah pecah kepada dua kategori. Satu Professional Engineer, satu lagi PEPC. Sebenarnya ini memberi kemudahan juga. Kalau macam dulu, kalau PE saja, dia sangat straight. Dia sangat straight, dia akan tengok dari segi experience, dia tengok berapa banyak
projek yang kita conduct dan sebagainya, banyaklah dia orang kata kriteria yang dilihat. Tetapi sekarang bila dia pecah kepada PE dengan PEPC, so untuk mohon PE tu dia agak longgar sikit, agak mudah. Sebenarnya yang PE ni dia banyak digunakan untuk academician. Sebab apa ni, untuk academician kita ada badan daripada EAC. EAC ni sebenarnya daripada Board of Engineer. Dia accreditation, dia akan apa tu, buat audit tentang kita punya program yang dijalankan di universiti. So dia memerlukan, dalam dia punya requirement tu dia memerlukan 30% academician perlu mempunyai status professional engineer. So kalau macam dulu, kalau PE saja sangat sukarlah dia punya kriteria dia. Tetapi bila dia dah pecah pada dua ni, jadi agak mudah sikit untuk kita memohon sebagai professional engineer. So sebenarnya untuk partisipan ataupun apa tu tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam talk ni, sebenarnya mohonlah segera kan. Kalau dah cukup apa ni kriteria permohonan tu, boleh mohon kan. Dah lebih pada 3 tahun dah boleh mohon. Tapi satu benda yang perlu diingat, kejap lagi saya akan bagi tahu apa dia benda tu kan. Okay. So apa beza PE dengan PEPC? So PE cannot submit any plan to the authorities except as provide for section 8A. Okay. Only a PEPC is allowed to submitting person. Okay, itu adalah perbezaan dia lah. PEPC saja yang dibolehkan untuk submit design endorsement tu. Sebab PEPC tu diberi chop bulat, manakala yang PE tu diberi chop berbentuk hexagon. Okay, so ini adalah dia punya flow. Boleh nampak Boleh nampak tak? Jelas tak? Flow Boleh nampak? Boleh. Boleh Okay. Alright. Boleh. So dia ada beberapa step lah. So yang the first step adalah you all kena ada tuan-tuan puan-puan kena ada apa tu ijazah. Okay, ijazah dalam kejuruteraan. Tetapi sekiranya kalau ada yang partisipan kat sini, peserta kat sini yang tidak mempunyai degree engineering tetapi dia mempunyai degree teknologis, macam mana nak buat? Adakah dia kata tak boleh nak mohon untuk PE? Jawapannya boleh, tetapi dia perlu top up ataupun dia perlu tambah add on subjek di dalam, contohnya di dalam accredited master degree. Dia kena ambil dia kena ambil master degree. So master degree ni secara umumnya dia ada dua. Dia ada satu master degree by research. Okay, by research. Satu lagi master degree by thought course. Okay, dia sebagai coursework. Okay. So yang untuk research tu, dia hanya buat research. So kalau tengok chart ni, bagi yang unrecognized engineering degree, so dia kena top up accredited master degree. Mana top up coursework punya master. Bukan research. Jangan silap pula. Kena ambil top course master degree. Saja kita ambil top course punya master degree tu, dalam tu ada syllabus degree. So itu akan fulfill lah kita punya perkara yang kita tidak menepati ataupun kita tak mencapai ketika kita ambil engineer degree. So engineering degree ni biasanya kadang-kadang ada di luar negara yang menawarkan engineering degree, tetapi bila dia balik ke Malaysia, EAC ataupun MQA tidak recognize. Itu masalahnya. Ini berlaku pada pelajar saya dulu. Pelajar waktu tu saya mengajar di Kolej KKTM PJ. Kemudian bila saya masuk ke UTM sebagai pensyarah di UTM, pelajar saya pun masuk sebagai untuk sambung degree. Kemudian dia sambung lepas KKTM tu dia fly. Seorang tu pergi ke France, seorang pergi Jerman. Tetapi bila dia balik dia punya degree tu tak di-recognize oleh JPA. Jadi dia tak boleh mohon lah. Jadi dia kena top up lah. Dia kena top up subject accredited master degree. Alright? Clear kat situ Okay.
Ini okey, yang kedua yang ini yang paling penting. Setelah anda mempunyai degree dalam bidang kejuruteraan, anda setelah anda graduate kan, setelah graduate tu dah dapat scroll ataupun sebelum convo pun dah dapat transkrip tu kan. Jadi anda boleh mohon kepada BM untuk um, untuk daftar sebagai graduate engineer. Yang ini adalah sangat penting kerana benda ni ada yang tidak register. Ini berlaku kepada kawan-kawan saya lah, pensyarah juga di satu fakulti dengan saya. Mereka ada experience di Kelang 8 tahun, 7 tahun. Sepatutnya dah boleh lah. Dah boleh memohon untuk professional engineer. Tetapi malangnya mereka waktu awal-awal dulu mereka tak register dengan BEM. Kalau kita buka buku BEM tu, buku dia punya dia punya syarat tu, register as a graduate engineer is must, compulsory. Itu satu kewajipan sebelum kita boleh bekerja sebagai doktor. Macam macam doktor pula, macam engineer. Contoh macam doktor lah, macam doktor kan dia medical, dia kena register dengan board, medical board, baru dia boleh dia register dengan medical board, baru dia boleh apply practice dia punya medical dia ya, sebagai doktor. Begitu juga board BEM ni, board of engineer ni, kita kena register. Bila kita dah habis, kita kena register dengan board of engineer sebagai graduate engineer. Barulah kita punya experience tu akan dikira. Okey, kalau tengok step yang ketiga ni, minimum 3 tahun pengalaman. Contohnya ada juga calon-calon yang dia bekerja di luar negara. Macam contoh dulu saya pergi ke Jepun, saya jumpa student di Jepun tu, dia habis belajar di sana, terus company dekat Jepun tu ambil dia sebagai jurutera. Okey. So dia dah bekerja di Jepun. Contoh katalah dia bekerja 3 tahun di Jepun. Tidak ada pengalaman bekerja di Malaysia. Maka dia masih tidak layak. Kerana dia kena ada setahun. Sekurang-kurangnya setahun pengalaman bekerja sebagai jurutera. Sebab apa? Kerana kadang-kadang syarat-syarat kejuruteraan di luar negara adalah berbeza. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh, kalau dari segi electrical kan, kalau kita 240, kalau mungkin ada di luar negara dia pakai 114 contohnya. Kan dia 114 volt, kita 240 volt. Dia punya hertz frekuensi dia pun berbeza. Dia punya sistem pun berbeza. Okay, so ini yang disyaratkan oleh BM supaya dia ada setahun pengalaman di Malaysia. Kemudian dia kena mencukupi 25 jam CPD, continuous program development. Contohnya daripada macam-macam lah, you boleh claim dari segi training, ataupun you pergi conference ke, ataupun you ada buat talk ke, ataupun you ada buat meeting technical, tu boleh di-complykan 25 CPD lah. Okay. Sorry. Yang itu actually setelah you ada PE, sorry. Tetapi yang bila you nak mohon tu, dia ada kriteria juga, dia nak tengok CPD tu. Okay, dia nak tengok CPD tu. CPD tu datang daripada tu lah, daripada training, daripada talk ke, daripada technical you punya technical experience lah. Right. Okay, step 4 adalah road. Okay, ini sama ada you nak melalui macam tadi lah, dia ada 3 road. Road pertama, road kedua ataupun road ketiga. Road pertama melalui BM. So kalau BM dipanggil PAE, Professional Assessment Examination. Kalau IEM dipanggil Professional Interview Exam, PI, interview. Road 3 adalah daripada Cheng lah, contohnya chartered, daripada chartered. Alright. Kalau okay, so bila dah lulus professional engineer ni examination. So kalau dekat BEM dia akan bagi PAE pass certificate. Kalau IEM dia akan bagi corporate member. Okay, corporate member. So dengan adanya certificate ni, barulah kita boleh apply kepada, kita mohon kepada, dia punya form dia, kita mohon kepada BEM untuk naik taraf kita, status kita sebagai PE. Okay, so dia akan bersidang lah, dia akan mesyuarat dekat board.
So dia akan bagilah tengok kriteria kita dah fulfill, so dia akan bagi professional engineer punya status. Right? Okay, so saya stop dekat PE untuk talk ni untuk apa ni PEPC, mungkin apa ni sesi yang lain. Okay. Alright. So okay. So ni lebih detail lah daripada yang chart tadi tu. Step pertama tu berkenaan dengan akademik. Okay, so akademik biasanya dekat Malaysia ni sebab kita mengikut Wachita Accord, so kita punya degree kita 4 tahun. So ini juga mempunyai masalah bagi mereka yang mungkin dia ambil degree dia di universiti swasta ataupun dekat luar negara yang tidak mencukupi 4 tahun, dan mungkin dia punya syllabus tu tidak fulfill dengan apa yang telah digariskan oleh EAC. So bila dia nak register, dia akan ada masalah sedikit. Jadi untuk mengelak ataupun masalah tersebut, maka kita kena you all kena top up degree mengambil master degree. Okay, master degree, ataupun kita boleh contact dekat BM. BM akan bagi sesi examination. Tapi biasanya bagi saya kalau you nak top up, better you ambil master degree, sebab bila you ambil master degree, maknanya you dah ada dua degree kan. Satu you punya ijazah, satu lagi you punya ijazah sarjana awak kan. Okay. Kemudian you register dengan BM sebagai graduan, jurutera graduan ataupun graduate engineer. Okay. Kemudian memulakan 3 tahun experience. Okay. 3 tahun ni mengikut bidang masing-masing lah. Okay. Ada satu benda yang saya nak tekan kat sini. Pastikan pengalaman tersebut related dengan apa yang degree awak. Contohnya kalau awak degree bidang elektronik, make sure experience yang kamu compile tu adalah berkenaan dengan elektronik. Tak salah kalau awak nak buat, kalau macam kerja tu diberikan kerja electrical kan, boleh buat. Tetapi you compilekan projek apa yang related dengan elektronik. Contohlah macam saya dulu, saya elektronik lah, diberi graduate engineer dalam bracket elektronik. Tapi semasa saya bekerja di HUKM, Hospital UKM, saya cover dua section lah, electrical dengan elektronik. Okay, yang elektronik more kepada biomedical. Electrical ni lebih kepada macam wiring apa semualah. Okay. So bila saya buat projek tu, satu projek tu, contoh macam saya buat satu projek CCTV, pemasangan CCTV dekat kecemasan dekat HUKM. Maka memanglah dia akan involve electrical. Contoh macam daripada kita tap daripada distribution board, kemudian kita pergi kepada CCTV punya sistem. Tetapi kita kena highlightkan, bila nanti kita kena highlightkan waktu kita submission nanti, part yang elektronik sahaja. Jangan kita tinggal yang elektronik, kita cerita tentang electrical. Itu dah macam kita dah cross over kita punya bidang kita. Okay, our field. Sepatutnya kita buat elektronik sebab kita diberi nanti surat tadi, dia akan mention kat situ dalam bracket electrical ataupun elektronik. Kalau macam saya elektronik, saya kena buat elektronik sahaja. Bukan maksudnya nanti kerja bos bagi you tengok tu electrical punya. Oh tak, saya nak buat elektronik. Bukan maksud saya macam tu. Tapi bila submission ke nanti, you kena highlightkan part yang elektronik. Sebab electrical, dia dalam tu mesti ada elektronik juga. Jadi kita kena highlightkan yang elektronik supaya nanti tidak menjadi isu semasa interview. Dia kata, sebab apa? You ni elektronik, sebab apa you cross over buat field electrical? Okay, itu adalah satu macam knock out lah kalau kita buat benda tersebut. Alright. Engineering training, kita kena ada 3 tahun. Okay, 3 tahun dan minimum 1 tahun di Malaysia. Kalau tengok table ni, dia ada macam-macam bidang. Ada macam-macam bidang. So macam civil, dia kena ada minimum design experience 12 bulan. Design experience ni contohnya dia ada calculation, okay,
dalam AutoCAD ke untuk drawing ke apa semua. Kemudian dia adalah berkaitan dengan calculation design lah, kita design. Kemudian site experience. So civil engineer dia kena pergi dekat site 12 bulan. So dia punya duration tu boleh top up lah. Contohnya katalah dia pergi satu site tu 2 bulan. Kemudian dia pergi buat projek lain pula lagi 3 bulan. Dah campur 2 campur 3, 5. Jadi boleh top up. Tapi dia punya minimum yang untuk civil 12 bulan untuk site experience dan juga minimum design experience juga 12 bulan. Tetapi untuk mechanical dia lain pula. Mechanical dia 6 bulan dengan 12 bulan dekat site. Okay, electrical 12 bulan di engineering site. Tapi dia punya design site dekat site experience hanya 6 bulan saja untuk electrical. Elektronik dia terbalik pula. Elektronik dia design dia 6 bulan tetapi dekat site dia 12 bulan. So boleh refer lah table ni. Okay, berkenaan dengan experience. Right, so far ada apa-apa soalan ke? Atau sekejap lagi kita buka. Right. Boleh proceed Ada soalan di dalam chat. Ya. Kalau saya dah register as subdisiplin, report nanti pun kena submit based on subdisiplin ke? Sebab dia kerja di luar bidang waktu belajar dulu. Dia kena tengok subdisiplin dia tu related tak? Boleh apa tu yang bertanya tu boleh respon tak? Boleh saya tahu tak you punya bidang apa yang subdisiplin awak tu apa? Ada yang Encik Muhammad Akhir boleh unmute and boleh Ya. tanya direct dengan speaker. Salam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yep, saya Muhammad Akhir. Saya register under Computer Aided Engineering, CAE. Subdisiplin under mechanical lah. Okey, tapi kerja sekarang bidang more towards facilities maintenance. So macam mana tu nanti nak buat report? Management maintenance apa tadi? Maintenance? Facilities maintenance. Facilities. Okay, facilities maintenance tu kalau tak salah saya dia ada related dengan sistem juga kan? Ada. Kita lebih pada HVAC, mechanical, M&E semua adalah. Saya rasa tak ada masalah. Sebab you punya main tadi apa? You punya main field tadi? Subdisiplin mechanical, computer aided engineering, CAE. Jadi maknanya you ada related jugalah dengan komputer punya management system. Tak salah lah. Cumanya dia macam ni. Dia kalau macam contohlah saya bagi electrical dengan elektronik Electrical ni satu yang besar lah. Dia dia satu yang besar. Elektronik ni satu benda yang kecil. Okay. Dia punya subset kepada electrical. Kalau electrical ni buat kerja elektronik, dia tak ada masalah. Tetapi yang masalah tu bila elektronik buat kerja mechanical. Elektronik buat kerja electrical. Maafkan saya. Electrical dengan elektronik. Okay, electrical ni satu yang besar, elektronik ni dia punya sub. So masalah berlaku apabila elektronik ni dia cross field dia buat kerja electrical. Itu menjadi satu kesalahan. Tetapi kalau electrical dia satu yang besar, dia buat kerja elektronik tak jadi masalah. Tetapi cumanya nanti bila interview dia akan tanyalah sebab apa you electrical. You buat banyak sangat you punya ni elektronik. Cuma dia akan jadi isu kat situ. So dalam kes yang saudara ni saya rasa tak ada masalah sebab you punya tu related dengan komputer. Okay. Yang ini pun tentang facilities management. So dia tak jadi isu lah. You dah register dengan board engineer? Dah. Dah dapat surat? Dia dapat surat? Graduate engineer? Surat GE semua dapat dah lama dah. Dia dalam bracket tu dia tulis apa? Dia tak tulis dalam bracket dia masa register sijil GE tu dia just straight away mention computer aided engineering. Tu saja. Computer aided engineering. Tapi saya rasa tak ada masalah sebab you buat facilities management punya system dia related. Tapi you kena you kena ceritakan banyak you punya tu apa yang komputer yang related dengan surat yang diberikan tu oleh BM. Clear? Okay, understand. Thank you. Alright. Okay. Okay, so ada beberapa soalan. Mungkin saya ambil lagi satu soalan.
Berapa projek yang perlu saya complete dalam 3 tahun untuk apply PE? Okey, macam kalau tengok projek tu, projek ni kadang-kadang ada projek yang besar, projek yang kecil. Tetapi itulah, kalau tengok jadual di sini, dia perlukan, macam contoh kita ambil inilah electrical Macam electrical dalam jadual ni, kita perlu fulfill minimum design tu 12 bulan. Maknanya tak kisahlah projek tu as long as cukup. Contoh kalau macam you ada projek yang besar, projek tu macam dulu saya buat projek uh, untuk projek ni examination hall dekat HUKM. So dia berjalan setahun. Jadi okey lah, maknanya setahun kita dah fulfill setahun untuk design. Untuk site. Untuk design pula berapa? Takkanlah kita design tu sampai untuk satu projek tu selama setahun. Kan mungkin kita ambil 2 bulan. Jadi kalau tak cukup kita kena top up lagi projek mana pula 2 bulan. So ini adalah kalau tengok sini minimum requirement untuk design experience dengan site experience. Okey, clear tak yang bertanya? Boleh respon? Siapa yang bertanya tu boleh respon? Dia cakap dia Okay, clear. alright. Okay, thank you. Okay. Ada lagi? Saya rasa mostly yang di dalam chat lebih kepada apa yang dia belajar dulu, degree, dan juga semasa sekarang mungkin agak lari sikit daripada apa yang dia dah belajar. Jadi itu mungkin itu ada yang isu berkenaan macam mana boleh ke tidak ambil PE tu. Betul, itu yang saya tekankan tadi. Jangan kita, sebab kalau you all belajar dulu engineering ethic kan, biasanya dalam dekat universiti dia akan ada satu subjek dipanggil engineering ethic. So sebenarnya kita tak boleh cross over another field. Contoh macam kalau macam elektronik cross over civil, tu memang obvious lah, memang jelas sangat lah. Kita elektronik engineer, tetapi kita buat civil engineer punya kerja, itu memang obvious, memang totally salah lah. Tapi dia jadi macam, benda tu jadi macam grey area, elektronik dengan electrical. Kita duk faham, kita kerja electrical, kita diberi elektronik tapi buat kerja electrical. Itu dekat situ dia berlaku grey area yang kita kena berhati-hati. Sebab kita yang elektronik ni kecil. Okay, yang electrical tu dia superset, dia besar. Jadi yang subset ni dia kena buat dia punya saja. Berbeza dengan kalau electrical, dia boleh buat kerja elektronik. Sama juga macam mechanical. Kalau diberi kat situ mechanical, tetapi mungkin dia punya title diberi dia punya jawatan ataupun senario kerja dia sebagai mechatronic. Itu tak ada masalah sangat. Sebab mechanical dia dapat mechanical tapi dia buat mechatronic. Buat robotik ke apa semua. Tapi dia kena, bila interview nanti dia kena highlight lah apa part yang mechanical yang dia involve. Okay. So yang itu kena berhati-hati saya takut nanti macam tak related. Kadang-kadang ada yang dia electrical engineer tapi bila dia masuk consultant dia banyak buat mechanical. Itu dah orang panggil cross section. Okay, dia masalah. Alright. Prem ada tanya apa tadi tu? Boleh baca? Ada satu lagi soalan ni berkenaan dengan Cheng. Jika dah lulus Temudaga Cheng dan dapat Cheng cert dari Chartered Engineer Body tetapi masih belum register dekat BEM. Kalau dah register GE, tahun pengalaman 3 tahun selepas GE dia ambil kira ke? Maksudnya lepas dapat cert. Cuma saya nak tanya yang Cheng tu dia dapat based on pengalaman di mana? Mungkin Encik Faris boleh unmute, boleh bertanya terus kepada speaker. Dia dapat pengalaman di Malaysia tu kan. Dia pengalaman di Malaysia. Tapi dah dapat Cheng. Melalui apa saya lupa dah dia punya body tu. Tapi dia tak register. Dia tak register dengan belum BM. register. Betul. Itu masalah. Itu masalah. Okay, itu masalah. Adakah 3 tahun pengalaman tu nak kena ada juga? Walaupun dia dah dapat CDNG. Bukan. Dia kena register dengan BM secepat mungkin.
BM akan bagi penalti setahun. Maksudnya dia akan bagi setelah setahun nanti baru dia boleh mohon. Dia boleh mohon untuk exam. Sebab dia bekerja di Malaysia sebagai jurutera. Macam tadi kan, macam tadi tu dia kata macam jadual yang tadi flowchart tu, setelah anda lulus graduate, awak nak kerja dengan sebagai jurutera di Malaysia, wajib untuk register dengan BEM sebagai graduate engineer. Itu compulsory. Okay, dia punya akta dia. Maknanya dalam kes ni lain lah kalau macam tadi, macam kes dia bekerja di luar negara. Contoh dia bekerja dekat UK. Dia dapat CN dekat sana, dekat UK. Itu pun kalau dia tak register pun kena setahun jugalah, sebab dia kena ada minimum setahun kan, yang tadi kan tiga apa ni, kalau 3 tahun dia kena 3 tahun, tetapi setahun tu mesti di Malaysia. Jadi maknanya dia kena register dengan BEM juga. Dia akan diadmit, tetapi maknanya walaupun dia dah dapat CN tu kan, tetapi dia kena ada juga minimum 3 tahun pengalaman lepas daripada CN tu. Tak. Bukan 3 tahun. Contoh dia dah ada 5 tahun. Okey. Dia dah ada, kemudian dia dah mohon CN, dia dah dapat CN 5 tahun tu. Betul. Tetapi oleh kerana dia tidak register dengan BM, so dia kena cepat-cepatlah register dengan BM. So biasanya BM akan bagi duration tu setelah setahun. Baru dia boleh mohon. Kalau untuk nak detail boleh call, boleh tanya dengan BM straight away. Kadang-kadang bukan macam mana, kadang-kadang dia punya prasyarat tu dia berubah-ubah. Itu kena kan. Tapi yang kefahaman saya macam tu. Maknanya kalau dia tidak register dengan BM selama 5 tahun, tak pernah register dengan BM, sedangkan dia bekerja sebagai jurutera kan, dan dia ada CN. Tapi bila dia nak apply dengan BM, itu sebagai satu penalti bagi dia. Sebab dia dah buat satu kesalahan, itu tak register dengan BM. Clear? Okay. Faham. Okay. So, sebenarnya slide saya banyak lagi, tapi tak apa. Mungkin kita santai. Mungkin next kita boleh buat lagi lah. Tengok kalau ada permintaan. Okay, ni saya just go through lah. Okay, ini adalah checklist. Bila kita nak mohon, so dia kena kalau tengok sini tidak pernah menduduki peperiksaan penilaian PE dekat jurutera. Sebab apa? Perlu kita tanda ya ataupun tidak. Kerana sekiranya kita menduduki peperiksaan professional engineer ni, tiba-tiba kita fail. So kita tak boleh, contoh kata kita fail bulan ni, ni bulan 2, katalah bulan 7 kita nak mohon pula. Tak boleh. Dia kena tunggu setahun. Dia kena tunggu bulan 2 tahun depan baru kita boleh mohon. Sebab tu dia dekat checklist ni dia tanya tidak pernah menduduki peperiksaan profesional di lembaga jurutera. Ya. Kalau tidak memang knock out lah. Dia memang reject lah. Okey. Ni pernah gagal peperiksaan tak? Dia tanya. Sebab dia nak tahu bila, pada tarikh bila. Sebab dia akan tengok duration tu setahun. Okey. Telah memohon menduduki temuduga profesional dekat mana? IEM ataupun mindset. Sama juga. Kalau kita fail dekat IEM ataupun mindset, dia akan tengok tarikh tu. Alright. Pernah gagal temuduga jurutera dekat mindset. Okay. So dia nak pastikan yang kita ni tidak pernah gagal. Sebab biasanya calon yang gagal ni disebabkan macam tadi lah. Dia cross section. Dia diberi bidang lain tetapi dia buat experience dia bidang lain. Jadi kat situ dia menyalahi akta lah. Dia menyalahi etika. Kalau kita buka Code of Ethics Engineer, so kita as a engineer, we cannot cross section to others field. Kita tak boleh buat. Macam kita electrical, pergi buat kerja mechanical ataupun electrical. Sama jugalah macam medical doctor kan. Dia doktor pangkal tulang. Tiba-tiba dia pergi bedah jantung. Tak boleh lah kan. Dia salah etika. Jadi sama juga macam jurutera. Jadi kita kena pastikan benda-benda tu. Sebab tu itu adalah salah satu faktor yang menggagalkan kita waktu kita sit examination. Okay, examination. Alright, ni road yang tadilah, road 1, road 2 ataupun road 3. Okay, so dia punya exam dia ni ada 2 part. Okay, dia ada dia ada ni paper paper ni dia ada 2 part. Satu yang common paper, satu lagi yang part B is technical paper.
Okay, common paper ni biasanya dia akan tanyalah contoh macam kita jurutera kan, jurutera electrical. So dia tanyalah, okay, sebab dia akan baca kita punya CV. Contoh kita katalah kita membuat wiring dekat satu bangunan. Okay, bangunan 5 tingkat. Kita buat design electrical. So dia akan based on kita punya CV tadi dia baca, dia akan create soalan daripada situ. Okay, berdasarkan awak sebagai jurutera electrical ketika untuk buat inspection, technical inspection, tiba-tiba ni main contractor telah bagi duit pada awak untuk ini ni. Apa tindakan awak? Itu contohlah. Kan dia bagi related dengan apa pekerjaan kita. Okay, satu lagi yang technical paper dia lebih macam technical sikit lah. Okay, macam mana kita nak solve kita punya masalah kita during supervision as a engineer, right? Okay, ini adalah dia punya perbezaan lah, STEM. Untuk PE, dia punya STEM dia dalam bentuk hexagon. Untuk PEPC macam saya ni, dia bagi bulat lah, consultant. Okay, dia bagi bulat. Itu beza dia lah. So, biasanya yang hexagon ni, dia more kepada academician. Kalau dia nak endorse academician punya program, okay lah, boleh lah. Tetapi untuk consultant, you need to sit another examination. Professional ni dia panggil apa? Competent examination. Very technical. Dia very technical. Soalan dia technical. Related. Kalau electrical lah, ada design apa semua. Tapi tak ada masalah bagi orang yang apply kan. Contoh macam consultant, dia dah apply. Dia tak ada masalah, dia boleh jawab lah. Untuk competent. Alright. So, bila you dah daftar, you akan diberikan surat ni lah. Okay, diberikan surat pendaftaran sebagai jurutera siswaza. Bidang apa? Contoh macam ni, bidang chemical engineering. Okay. So, kalau chemical engineering, dia hanya buat chemical saja. Dia tak boleh buat civil, tak boleh electrical, tak boleh. Tetapi kalau sub tu, boleh. Dia boleh dalam pekerjaan dia boleh. Tapi dia kena, most of the presentation dia untuk hantar tu adalah related dengan bidang yang diberikan. Itu adalah etika lah. So 3 tahun experience dan 1 tahun pengalaman PE supervision. Kena ada PE So pastikan yang tempat anda tu kena ada PE lah untuk supervise you punya kerja. Okay. Kalau tak ada, you kena lantik. You kena hantar surat. Kalau melalui IEM, you tanya IEM siapa yang mentor. Macam contoh saya adalah salah seorang mentor lah dekat IEM. So dia adalah dia punya form kena isi, saya kena reply yang bersetuju jadi mentor kepada anda. Okay, kalau through BM, kena tanya BM lah. BM akan bagi list siapa mentor-mentor yang berdekatan dekat situ. So dia kena datang lah. Sekali-sekala paling minimum pun 6 bulan sekali ataupun paling kurang setahun sekali dia kena datang ke site, kena tengok. Kena tengok lah apa yang kita buat. Sebab dia takut nanti kita tak buat, kita on paper saja kan. Kita tipu kan. Itu dia tak mau. So dia kena ada mentor dari segi supervision. Alright. Apa yang dinilai adalah dari segi competence. Okay, competence and etc. So saya ingat masa pun dah cukup. Ada sikit lagi masa sikit lagi. Okay, ini lebih kepada registration lah. Stage. Okay, ini adalah form-form. Kalau IEM lah, ini saya terangkan through cara IEM. Untuk detail, you boleh pergi ke website IEM. Boleh tengok. Ada kat situ. Dia adalah form A100, A300. So, tak sempat saya nak terangkan dalam masa 1 jam. Sebenarnya banyak kalau kita nak detailkan form-form ni apa kena isi macam mana. Itu mungkin kita boleh buat next lah. Right. So boleh pergi ke IEM, boleh tengok lah pergi ke membership, registration, kemudian untuk ni professional interview, PI, right? Okay, so dia ada verbal interview, dia ada verbal, dia akan tanya, kemudian dia ada paper lah, kemudian dia punya ni dia akan tengok ada elemen A, B, C, D, E. Okay, so saya ingat tak sempat saya nak go through semua, tapi dia ada ni lah knowledge berkenaan dengan engineering. Okay, dari segi engineering, apa tools yang kita gunakan untuk development, contoh management. Kita nak management tu, kita nak manage projek kita guna apa. Kita nak present, kita nak tengok dia punya timeline tu kita pakai apa. Itu kita kena ni lah. Dia nak tengok responsible management leadership, communication, how we communicate with subordinate ataupun communicate dengan kita punya dia panggil stakeholders. Okay. And also the professional commitment. Okay. So ini dia punya ni.
Right, saya ingat itu saja. Mungkin ada soalan kita boleh pergi kepada ni lah Q&A. Okay, terima kasih Dr. Riza Azri. Boleh saya share screen ya sebentar? Ya, boleh. Saya dah up. Okey, kalau ikutkan di sini rasanya masih ramai lagi yang banyak ada soalan. Sementara itu mungkin Dr. Riza boleh jawab beberapa soalan, nanti saya akan berikan dia punya soalan dia. Cuma at the same time untuk semua peserta saya minta kalau boleh scan the QR code untuk attendance and feedback form. Sebentar saya mungkin letak dia punya link je, saya akan letak di dalam chat. Kepada sesiapa yang register yang menjawab questionnaire ni, kami daripada pihak LUTEM akan berikan sijil lah. Sijil. Okay. Alright. Pada masa yang sama mungkin ada beberapa soalan lagi mungkin saya boleh tengahkan sedikit. Ada soalan di sini di mana sekejap, saya baca je. Okey, boleh tak kita ambil internship experience atau projek semasa during internship sebagai experience untuk PE? Okey. Dia kalau maksudnya internship ketika mana ni? Waktu final year student ke? Sebagai student ke? Boleh respon tak siapa yang bertanya? Mungkin Encik Prem boleh unmute dan tanya direct. Internship during as a student ataupun internship macam mana tu? Kalau ikut di sini dia ada background chemical engineering dan intern selama 8 bulan. Jadi saya rasa ni sewaktu belajar. Kalau waktu belajar tak boleh, tak dikira. Sebab sebelum you graduate as engineer, you tak dikira sebagai jurutera. Okay? So you kena register dulu as a board dengan board of engineer as a graduate engineer, and then barulah your experience tu can be count. Okay? Kalau tidak untuk internship dia tak diambil kira lah. Kemudian projek tu actually adalah baik projek yang kita directly involved. Kadang-kadang kita indirectly involved. Contohnya macam kita berada di dalam satu chart. Tapi kita ada peranan kita. Itu pun okey juga. Tapi yang terbaik adalah kita lead the project. Macam saya dulu, saya lead project. Projek pembesaran wad kecemasan. Okay, saya lead the project dalam bidang saya lah, electrical dengan biomedical. So yang itu okey. Tapi kalau macam at least kita a part of the chart tu, kita salah seorang a part dalam charter tu pun okey juga. Tapi kita kena adalah peranan kita. Alright? Clear? Okey. Ada satu soalan lagi. Soalan dia, dulu saya 1 tahun 2 bulan design and manufacturing engineer di Kilang. Sebelum tu 1 tahun 5 bulan research engineer di Perancis. Dan sekarang dia adalah pensyarah. Adakah saya masih perlu melalui latihan industri 1 tahun? Kalau apa ni yang bertanya tu telah register, maknanya dia lepas dia habis dia dah register dengan board of engineer, tak payah. Sebab kalau sebab dia ada road PE melalui academician, dia hanya setahun saja pengalaman industri. Dah cukup lah tu. Okey, tetapi kalau tak register dengan BM, yang itu kena tengok balik. Sekarang doktor, saya Raimi. Ya. Saya dah daftar dah masa saya habis degree dulu. Jadi Okey. tak perlu lalu Ya, tak perlu, lagi. tak perlu. Okey. Tak perlu sebab you dah ada experience tu. Maknanya you cakap tadi setahun setengah di overseas dan setahun lebih dekat dalaman kan, Mecah. Itu dah more than enough lah. Sebab dia untuk academician PE through academician ni dia setahun saja
industrial punya experience, kemudian you ada tambah lagi 2 tahun sebagai academician, dengan setahun daripada academician tu you mengajar final year subject. Final subject. Sorry Ya, tanya yang academician tadi mesti 2 tahun ya jadi pensyarah ya? Dia 3 tahun tadi. Kan Oh, dia 3 sama juga 3 tahun. 3 tahun. Oh. Subjek 3 tahun. tahun akhir ya? Saya- Tiga tahun, sekurang-kurangnya dari 3 tahun tu setahun pengalaman anda mengajar subjek tahun akhir engineering related. Oh, okey. Ah, Terima kasih. you bidang apa? Saya elektronik. So saya setakat ni hanya ajar digital elektronik, elektromagnetik dengan signal tu je. Ada final year subjek. Belum lagi. Degree. Kena mintalah dekat ketua Ketua jabatan kan. jabatan. Okey. Cakap Terima kata kasih. saya punya requirement setahun saya kena, maknanya 2 semester lah you kena ajar final year subjek untuk Tahun degree. 3 boleh tak? Ke kena tahun akhir juga? Final year tahun akhir. Okey. Terima kasih. Alright. Okey, terima kasih semua. Memandangkan masa agak tight, jika ada daripada para penonton atau peserta ingin bertanyakan lebih lanjut berkenaan Dr. Riza Azri berkaitan dengan PE, mungkin Dr. Riza saya akan sharekan dia punya detail. Sharekan detail saya. Ya, betul. Sharekan. Nanti saya akan sharekan detail kepada semua yang menjawab attendance dan feedback form ni. Okey. Betul. Di samping itu, okay, ini adalah kami punya social media di mana webinar akan datang kami akan post di sini. Jadi akan lagi banyaklah knowledge yang akan kami transfer ataupun kami berikan secara percuma kepada anda semua. Jadi saya harap semua boleh sentiasa melayari Facebook kami di Pejabat Penolong Naib Chancellor Jaringan Kesedaran Masyarakat dan juga di link ke page kami iaitu Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okay. Sebelum kita akhiri kita punya webinar pada pagi ini, saya mohon kepada semua dapat onkan kamera untuk photo session. Okey, saya mengucapkan terima kasihlah kepada partisipan-partisipan yang bersama-sama kami di UTM pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat memberi manfaat lah, menjadi saham kebaikan saya. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, sama-sama kita tangkap gambar. Okey. Semua mohon onkan kamera dan senyum. Smile. Okey. 1, 2, 3. Okey, satu lagi. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okay. And another one. Okay. 1, 2, 3. Okay. Bagi pihak PGIM, saya mengucapkan terima kasih pada semua peserta pada hari. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Ada webinar, pada esok hari ada 2 webinar dan juga pada minggu depan kita ada 1 lagi webinar. InsyaAllah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Nizam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.